بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يا عليم يا رحمن علمنا القرآن، علمنا البيان، علمنا التأويل، وفقهنا في الدين، وادخلنا في عبادك المخلصين المهتدين، واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين المقربين السابقين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Surah Al-Maidah ayat yang ke-32, 33, 34 insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن
تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. Alhamdulillah, dapat kita membacakan 3 keratan ayat Allah daripada suratul Maidah 32, 33 dan 34 dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir, ialah yang sentiasa bersama kita menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu dan amal salih kepada sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Setelah mana Allah Ta'ala cerita tentang tragedi ngeri, cerita yang pahit daripada 2 orang anak ada Habil dan Qabil, di mana Qabil dengan sifat dengki yang dibantu oleh tipuan iblis, maka dia tu terjerumus ke dalam pembunuhan adiknya Habil sampai mati. Inilah manusia yang mula-mula mati barangkali. Mati mula-mula ni mati dengan basin cerita ngeri selalu dah. Mati yang berdasarkan kepada pembunuhan selalu dah manusia lah dunia ni. Na'udzubillah min dzalik. Maka marilah kita minta berlindung Allah daripada qada Tuhan yang Allah Ta'ala qada kepada Qabil ke atas Habil sampai dia berani membunuh. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhih faqatalahu. Asalnya 2 beradik berbunuh 2 beradik, bukan bunuh orang luar dak, nak bunuh adik sendiri sebab mari daripada berdeki. Dan dunia ni berdeki ya, kalau kita cek mana-mana sikit banyak ya. Lepas tu pandai susuk tak pandai susuk ya. Orang ni pandai susuk sikit deki ya, orang tak nampak sikit. Orang ni tak pandai susuk nampak dah. Nyata ya, pasal sifat berdeki tu boleh kata hak tu lah asasi. Nah, seperti mana iblis berdeki kepada Adam, Qabil berdeki kepada adik dia Habil. Begitulah. Na'udzubillahi minal hasadi. Nah, dialah penyakit besar, penyakit hati yang merosakkan manusia ni. Nah, adalah mari daripada hasad dengki. Hasad dengki lah merupakan sifat keji yang mula-mula menyerang hamba Allah. Sama ada hamba Allah sifatnya jin, iaitu iblis, maupun hamba Allah sifatnya manusia, iaitu Qabil. Nah, jadi berdekilah mula-mula menyerangnya. Lepas tu membawa jalan ke neraka. Na'udzubillahi minan nar, na'udzubillahi minan nar. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala dia cerita mula-mula sekali. Siapa tak kenal gapo mati, tu Hawa sendiri pun tak tahu gapo mati. Nah, akhirnya dia pun bagi tahu kata anak dia Habil tu dibunuh oleh gapo dia Qabil, maka dia pun teriak menangis. Itulah tabiat ibu. Nah, apabila berlaku rusuhan kepada anaknya, maka dia menangis. Maka na'udzubillahi min dalik. Dalil kata awak-awak yang mati, Tok Hawa tak erti. Nah, dan gapa dia Qabil tu tak erti nak pergi basuh, nak pergi tanam mayat, tak tahu ke mana. Nah, lalu Allah Ta'ala faba'atsallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi qala ya waylata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Dia pun pisahlah
tanikan mayat saudara dia, adik dia tu, maka jadilah dia tu daripada orang yang sesat. Auzubillah min dzalik. Orang semua wak jahat semua sesat belaka. Cuma sesat sikit, sesat banyak. Nah, tak ada orang wak jahat yang tak sesat. Nah, walau hati dia mati seterana pun dia sesat. Sama telah Qabil ni anak Nabi bukan main-main, dan orang yang bukan sifatnya terlalu itu, tapi oleh kerana Allah Ta'ala qadarallahu ma syafa'al, maka na'udzubillahi min dhalik. Oleh itu maka marilah kita ambil insaf akan tabiat yang telah diberitahu tabiat ni oleh Allah kepada para malaikat. Dengan siapa malaikat tanya apa ke hatta orang manusia ke bumi, dan ke manusia ni suka tumpah darah, maka benarnya apa yang dilakukan oleh malaikat hingga sampai berlaku mula-mula tumpah darah inilah. A'udzubillahi min dzalik. Dengan sebab tu ada sabit pada hadis daripada Abu Daud, ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjila Allahu 'uqubatahu fid dunya ma'a ma yaddakhiru li sahibihi fil akhirah min al-baghi wa qati'atir rahim. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada dosa yang Allah Ta'ala kata, yang Nabi kata lebih patut disegerakan Allah akan turun bala ke atas dia lah dunia lagi, serta dengan bala akhirat esok disediakan azab pula di akhirat, ialah al-baghi, makna kata berdeki lah. Dan qati'atir rahim, putus adik-beradik, musuh adik-beradik. Itulah bala besar sekali. Jadi mula bala dalam sangkum yang panggil. Bala masyarakat yang mula-mula sekali berlaku pada anak duk ada sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Oleh itu maka marilah kita pakat faham, walau anak Nabi sekalipun dia boleh jadi iblis ni tak kena pia. Dia kenanya bagaimana cara nak hajak nak anak-anak manusia ni untuk nak gapa dia masuk neraka sekali dah. Sebab yang murid tak ada dia tu, asal dia murid tak ada tu, lepas tu buat buku sampai anak cucu sampai kiamat. Auzubillah min dzalik. Kita ni adalah anak cucu tak ada, maka ia adalah musuh iblis sama-sama sampai kiamat. Auzubillah min dzalik. Min ajli dzalika, ni Allah Ta'ala kata sebagai seru kepada cerita. Ya wari satu cerita bukan nak tahu saja dak, untuk nak wari pengajaran daripada cerita tu. Jadi setengah pada pengajarannya, min ajli zalika, kerana demikian itulah, katabna, kami telah syarakkan, telah kami buat satu undang-undang, ala Bani Israel, ke atas puak Bani Israel. Sebenarnya wak atas Bani Israel, wak atas umat manusia semualah. Tapi apa dia menentu Bani Israel sininya? Setengah ulama kata kerana dia tu banyak sekali yang membunuh orang. Puak Bani Israel ni, puak dia lah banyak bunuh nabi-nabi. Nabi pun yang bunuh puak dia, jangan kau orang tamada. Jadi orang-orang jahat zaman kita ni, kalau orang dan tu walau setara jahat pun tak uak orang-orang basing tok guru itu. Tapi learning tu banyak dah. Dan benda lah tu tak ada pelik gapo, sebab Bani Israel membunuh para rasul, bukan lapis tok guru dak. Rasul pun dia bunuh juga. Maka tak ada pelik gapo sekiranya para guru, pada orang-orang yang berilmu pengetahuan juga dibunuh oleh orang-orang jahat, kerana bakar tu bakar mari daripada puak Bani Israel lagi. Lalu tu dia kata katabna ala Bani Israel, syara'na lahum wa a'lamnahum, makna gitu. Katabna annahu man qatala nafsan bighairi nafsin, sesungguhnya sesiapa yang membunuh satu jiwa bighairi nafsin, dengan tidak ada sebab daripada qisas ke, atau sebab dia berzina, sebab dia tu zina dengan orang yang sudah berkahwin ke, atau sebab dia tu macam-macam lah. Kalau ada sebab tak apa,
Bighairi nafsin ni maknanya bighairi sababin, dengan tidak ada satu sebab yang boleh nak membunuhkan dia. Semata-mata nak pergi bunuh lah, supaya kita duk bunuh orang tamada-tamada gitulah, tak ada sebab gapo. Ya sebab nak boleh bunuh ni, emma dia tu qisas, dia bunuh orang, kita bunuh balas. Emma dia tu wak rosak dalam dunia ni, orang yang wak kepasikan yang jelas semua orang tahu belakang. Emma dia tu maknanya murtad. Nah, murtad yang pasang nak lawan Islam, nak merusakkan Islam lepas pada dia murtad, ataupun dia tu apa dia zina dan sebagainya. Zina yang sampai kepada peringkat rejam. Nah, auzubillah min dzalik. Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin tu au fasadin fil ardi, atau buat fasad dalam bumi ini, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seolah-olah dia tu membunuhkan manusia semuanya. Nauzubillah min dzalik. Bunuh seorang yang Allah Ta'ala haramlah bagi dia bunuh tu, bunuh orang Islam, bunuh orang mukmin, tak ada syubhat langsung lah. Nah, itulah perbandingan Allah, yang mana Allah Ta'ala kata itu seolah-olah bunuh manusia semua. Sebab apa? Sebab hak yang bunuh tu manusia. Mana manusia lain pun dia boleh bunuh juga belaka. Manusia ni kita kena kira kata sama belaka dalam Islam. Siapa dia bunuh manusia, seolah-olah dia bunuh semua. Mana dia tidak menghargai manusia. Dalam Islam, yajibu alal insan an yahtarimal insan. Wajib ke atas manusia ni menghormati akan kehormatan manusia, walaupun ia kafir pun. Yang sebab kafir tak boleh kita bunuh dia. Kalau murtad boleh, kalau kafir semata-mata tak boleh. Nah, semata-mata kafir tak boleh bunuh, kecuali harbi. Harbi ini makna kata kafir yang memusuhi Islam, yang tak jangwi Islam tu. Nah, molek tak jangwi orang beragama Islam, itu ya panggil kafir harbi. Kafir yang ada tiga, kafir musta'man, kafir zimmi, kafir harbi ya panggil. Kafir musta'man, kafir yang ada perjanjian dengan orang Islam, perjanjian damai dengan orang Islam. Sama ada khususnya yang dakwah kajian Islam. Yang dakwah kajian Islam supaya kafir duk kerja di negeri Saudi misal. Itu yang panggil musta'man. Adapun zimmi, kafir yang menjadi rakyat negeri Islam, seperti orang-orang jadi gapo rakyat pada negeri seperti negeri mana, negeri Islam, pada negeri Mesir kah, panggil zimmi lah tu. Orang merata orang Islam belaka, ada rakyat sebahagiannya jadi kafir seperti di Brunei. Tu yang panggil kafir zimmi. Ia jadi kerakyatan, bukan orang luar. Kalau orang luar, ia panggil musta'man atau mu'ahad, boleh lebih kurang. Mu'ahad ni makna kafir yang kita ada janji dengan dia. Nah, seperti kita janji dengan dia, kata kita tak say, wak rusak musak. Supaya kafir negeri Sia ni macam kafir mu'ahad. Sebab kita dalam ratamanun, nak pakat nak duk, tak boleh nak membunuh siapa bunuh, supaya dia orang Islam dengan orang kafir, supaya negeri Sia ni. Nah, kalau siapa mati bayar lebih kurang supaya belaka. Itu yang panggil kafir muahadun, yang panggil, yang ada perjanjian di kita dengan dia, maka tak boleh nak bunuh dia. Nah, kecuali dia harbi. Kalau dia menyatakan dia ni musuh pada Islam, maka dia harbi. Nah, musuh pada agama tu, ada musuh pada masalah tanah air, masalah apa tu, dia tidak masuk dalam satu juzuk daripada agama dengan sebenar-benarnya, maka itu adalah masih duk keliru benar lah tu dah. Oleh itu maka marilah kita jadi faham, katanya siapa dia bunuh satu nafsan, tak ada kira Islam dah kafir sini, bighairi nafsin, kita bunuh tak kena dengan peraturan Allah Ta'ala, halal darah dia, tak ada sebab jadi halal darah dia, dia panggil bighairi nafsin. Au fasadin fil ardi, atau dengan sebab dia tu buat jahat dalam bumi ni, tak apa pula.
Faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seolah ia tu membunuhkan manusia semua. Nafsan tu umum dah. Masa nafsan tu umum. La ilaha illallah. La. Batu Ibnu Katsir dia kata faka'annama qatalan nasa jami'a, sebab apa? Li'annahu la farqa indahu baina nafsin wa nafsin. Tidak ada beza di sisi Allah Ta'ala di antara satu diri dengan satu diri. Supaya terhormat belaka orang kafir, terhormat orang Islam sama telah. Nah, tak boleh nak kita nak cabul darah dia, baria dia, kehormatan dia. Tak boleh kita nak cabul, tak boleh kita nak gapa gi duk ada gapa duk apa dia mengkhianati baria dia. Wa man ahyaha, dan siapa yang menghidupkan dia, menghidup sini makna kata tak ada bunuh orang tu mana menghidup. Manusia tak kuasa nak menghidup orang. Apa dah mati dah tak boleh nak hidup. Bahasa sini tu makna kata wa man la yaqtulun nas lah, seolah-olah gitu. Dan barang siapa yang harrama qatlan nas, qatlan nafsi, mengharamkan membunuh satu jiwa. Nah, mana i'tiqad kata haram atas dia nak bunuh atas satu jiwa. Nah, faka'annama ahyan nas jami'a, maka seolah-olah dia tu menghidupkan manusia semuanya. Tu inilah dalam Islam, konsep Islam, dasar Islam ni menghormati manusia. Ingat baik-baik dah, dasar Islam menghormati manusia, darah dia, harta dia, kiat dia, atau barang dia tak boleh. Nah, jangan kita tu mencabul awak kena dia. Itu dasar Islam dah. Lalu tu awak ya perakat ni untuk puak Bani Israel dan orang lepas-lepas pada Bani Israel semua. La ilaha illallah. Daripada Abi Hurairah yang kata aku masuk atas Utsman pada hari satu Yaumadda faqultu ji'tu li ansuruka qala fatatta qad taba ad-darbu ya amirul mu'minin. Faqala ya Abu Hurairah ayassaraka an taqtula an-nas jami'an wa iyaya ma'ahum? Qultu la. Nah, qala fa innaka in qatalta rajulan wahidan faka'annama qatalta an-nas jami'an. Fansarafa ma'dhunan laka ma'juran fansarif ma'dhunan laka ma'juran ghaira ma'zur. Qala fansaraftu wa lam uqatil. Wa qala Ali bin Abi Talib. Mana kata sini ni? Ya. Apa dia? Salah seorang itu masuk ke atas Sayyidina Osman pada hari yang berlakunya fitnah, maka dia minta nak tolong Amir lah, tolong Mu'min. Maka Amir kata, adakah mung boleh berasa tergamuk bunuh orang, seseorang manusia? Nah, dan aku bersama-sama dia tu dia kata dak, membunuh orang supaya bunuh aku dah. Sebab Allah Taala kata ومن قتل إنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Mana kata fa innaka in qatalta rajulan wahidan faka'annama qatalta an-nas jami'an. Sayyidina Utsman kata dia ni habil belaka ni. Sayyidina Utsman ni supaya habil. Orang kena bunuh dengan tak sewa orang bunuh, orang nak bunuh dia. Nah, sahabat yang kata kalau mungkin bunuh dia pun supaya bunuh aku dah. Abu Hurairah nak masuk gitu tolong dia lah. Nak gitu bunuh orang, nak bunuh Utsman ni. Kata saya bunuh lah. Mung tubik lah, tak apalah. Aku duduk seorang gini. Saya nak Utsman tak ada pihak. Duduk lah rumah dia orang naik ke bunuh. Dia duduk baca Quran. Nah, dia tahu dah orang duduk nak bunuh, dia duduk ke Allah. Tapi dia tak ada hira apa. Nah, dia kata kalau aku nak suruh, kalau dia nak perintah suruh perang, rebah habis lah buat tu. Tu apa orang nak bunuh dia? Orang kasih dia setiap negeri, tapi oleh kerana dia tu dia rakyat dah. Nah, tak boleh bunuh orang supaya bunuh semua. Aku ni orang juga. Jadi begitulah cara pokok sahabat nak faham akan ayat man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nas jami'an. La ilaha illallah. Wa ihya'uha, kata Ibn Abbas, wa man ahyaha tu mana alla yaqtula nafsan harramaha Allah.
bahawa dia tidak membunuhkan satu jiwa yang Allah Ta'ala haram lah. Kalau bunuh hak jiwa Allah Ta'ala tak haram tak apa, halal darah tak apa, hak halal darah ni hak Allah Ta'ala haram. Allah Ta'ala haram kalau kita bunuh supaya bunuh manusia semua. Allah takutnya, takut. Nah, la ilaha illallah. Kata Sa'id Ibn Jubair, salah seorang ulama belakang, man istahalla damma muslimin, Allah takutnya, hei orang-orang duk mudahkan halal darah orang. Barang siapa menghalalkan darah seorang muslim, maka seolah-olah dia tu istahalla dima'an nasi jami'an, menghalalkan darah manusia semua. Seolah-olahnya dia tu manusia tak ada harga bagi dia, sebab manusia supa belakang. Wa man harrama damma muslimin faka'annama harrama dima'an nasi jami'a, maka seolah-olah dia tu mengharamkan darah manusia semua. La ilaha illallah, la ilaha. Faka'annama qatala an-nasa jami'ani, khususnya kalau dia bunuh orang mukmin. Khususnya kalau dia bunuh orang mukmin, kata Mujahid, an-nafsa, hak kata man qatala nafsan tu orang mukmin. Tapi ayat ni lebih luas daripada tafsir Mujahid lagi. Mujahid yang kata orang mukmin. Nah, adapun sesungguh ulama dia kata tak ada kira, semua tu serupa belaka. La ilaha illallah. Lepas tu Mujahid dia kata lagi, man lam yaqtul ahadan faqad apa dia, hayyan nasu min. Nah, barang siapa yang tidak membunuh seseorang, tak biasa bunuh orang sahabat, maka seolah-olah dia tu menghidupkan manusia semua. Itulah bahayanya bunuh orang dalam pandangan Islam. Dia bunuh seorang supaya bunuh belaka. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyaklah ulama ayat-ayat seperti ini, ulama memberi beberapa kata-kata yang apa dia wa'id. Nah, katanya dosa orang bunuh tu naik tak kepala orang bunuh mula-mula sekali belaka, iaitu Qabil tu. Qabil lah kita kaji minggu dulu. Siapa bunuh lah ni, share dosa siapa ke Qabil sah. Siapa ke orang-orang ada bunuh semua tu, share belaka. Pembunuh ni Allah pakat makan belaka, dia bunuh orang suruh 3 orang, tapi orang bunuh lepas dah tu pun naik kepala dia belaka. Sebab itulah barangkali ayat-ayat seperti itu yang mana Allah Ta'ala memberi kenyataan dalam surah-surah lain. Dia katanya kepada man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Nah, maka balasan orang yang bunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya ialah masuk neraka Jahannam, kekal di dalamnya, khalidan fiha. Itu dalam surah tu apa dia, Al-Imran. Dah gitu, satu Al-Imran kita ngaji dah dulu, dah ngaji dah. Nah, surah mengenai dengan pembunuhan seorang apa dia mukmin dengan tak ada sebab apa kita bunuh dia. Nah, dia mucak dengan sadak, kita pergi bunuh dia dengan takwil menakwil macam-macam lah. Nah, kita jangan sama sekali. Sebabnya khalidan fiha, masuk neraka kekal dalam. Neraka kekal bukan main lah. Itu pendapat Ibn Abbas, masih duk pegang dengan zahir ayat. Pendapat Ibn Abbas pegang dengan zahir ayat, iaitu kekal dalam neraka. Cuma pendapat jumhurul ulama, dia kata, nah, kecuali orang tabat. Nah, orang tabat tu boleh jadi Allah Ta'ala tak kekal, tak ada ayat tak masuk neraka, boleh dia tak kekal dalam neraka. Nah, pasal masuk neraka tu tak ada bunyi khilaf mana. Nah, cuma kekal tidak kekal ya, khilaf. Pak kita tak ada kira kekal, tak saya masuk dulu lagi dah. Sebab tu kalau tak saya masuk neraka dulu, jangan bunuh orang. Jangan bunuh orang Islam khususnya. Sebab ayat sangat jelas. Nah, ayatnya sangat jelas. Kita tak save jadi ayat-ayat jelas berdoa makan atas kepala kita supaya kita tu tidak jadi apa dia,
tidak jadi mangsa kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang semua kita pakat takut berlaku dah bukan dulu. Nah, kita baca dari surah Nisa, maaf, bukan surah Al-Imran dah. Surah Nisa ayat 90 lebih. Dah gitu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Patut ikut lagi sekadar masuk dalam neraka. Wa ghadiballahu alaihi, Allah Taala marah pula atas dia. Wa la'anahu, laknat kat atas dia. Wa addalahu azaban azima, Allah Taala sediakan azab yang sangat pedih. Kita ngaji dah dulu dah. Ni ayat ni dari surah tu An-Nisa ayat 93. Nah, Ibn Abbas dia kata la taubata liqatilil mu'mini amdan. Tidak ada taubat sama sekali, kena kekal semacam ya. Ya taubat itulah rahsianya. Kalau boleh taubat, kalau Tuhan terima taubat, nah ni Tuhan tak ambil terima dulu kita taubat. Nah, tu dia. Lalu itulah Ibn Abbas dia pegang dengan ni zahir. Tak ada ayat yang bagi Ibn Abbas, tak ada satu ayat yang mentaksis ke ayat ni. Ayat ni ayat umum tapi tidak ada satu ayat. Adapun jumhur dia katakan, nah, ikhtalafa fihi ahlul Kufah farahaltu ila Ibn Abbas, aku pergi pada Ibn Abbas. Ibn Jubair kata, fasa'altuhu anha, aku tanya dia. Nah, dia kata ayat wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhu jahannam tu khalidan, kekal tu. Ibn Abbas jawab kan, dia kata hiya akhiru ma nazal. Ayat ni ayat akhir sekali, tak ada ayat menasahkan dia. Wa ma nasakhaha syai'un. Ibn Abbas kata tak ada ayat yang menasahkan dia sesuatu pun. Nah, la ilaha illallah. Begitulah hadis yang dikeluarkan dia oleh Muslim dan Nasa'i. Nah, hadis Bukhari, hadis riwayat Ibn Abbas berpegang dengan pendapat katanya tak ada taubat pun, hadis muttafaqun alaih pula dah. Bukan hadis main-main dak, bukan hadis dongeng-dongeng dak. Ayat Quran yang ditafsir oleh Ibn Abbas melalui hadis sahih. Katanya la taubata liqatili mu'minin, tidak ada taubat bagi orang bunuh orang mukmin. Tapi wallazi alaihi jumhur min salafil ummah wa khalafiha anna al-qatil lahu taubatun, baginya taubat fima bainahu wa baina rabbih, fa in taba wa anaba wa khasha'a wa khada wa amila amalan salihan baddalallahu sayyiati hasanat. Siapa dia taubat, lepas tu tinggal sungguh-sungguh buat amal soleh, tak ada buat maksiat sungguh, Allah Taala tukarkan benda jahat dia jadi benda baik. Nah, tu jadi banyaklah dengan sebab ayat yang berbunyi, nah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, hingga kepada illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Nah itu ada suratul Furqan, dah gitu, suratul Ibadur Rahman. Itulah kita patut takut benar-benar. Jangan kita bunuh sama sekali. Jangan kita bunuh orang Islam sama sekali. Hei orang-orang yang selalu makan upah bunuh orang, nah jangan. Nah, kerana itu tak padan dengan upah 1,000, 2,000, 3,000 itu ya. Terutama fok-fok akal tak sempurna. Fok dadah-dadah tu, Allah, dia nak makan dadah dia terima ikut yang orang suruh ke apa. Itulah na'udzubillah min dzalik. Itulah antara bala orang yang Allah Taala tidak pelihara daripada gapo dia maksiat yang merosakkan akal. Sak rokoknya, minum dadah, minum apa tu, Allah, nak beli barang juga ikut orang upah buat gapo, na'udzubillah min dzalik. La haula wala quwwata illa billahil azim. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka itu oleh rasul-rasul kami dengan beberapa hujah-hujah, dalil-dalil yang jelas. Royak ni yang panggil tahdid, beri berita ngeri. Summa inna katsiran minhum ba'da zalika fil ardi la mufsidun. Kemudian dalam hal rasul dia banyak buat Bani Israel ni. Ini dekat ayat ni sakut barang Bani Israel lagi. Nah,
Kemudian lepas pada rasul tu mai royak, rasul ni mai royak, rasul tu mai royak. Lepas pada tu kebanyakan daripada mereka itu, lepas pada tu yang kata dalam bumi ni melampaui batas lah mereka itu. La musrifun, mana kata melampaui batas. Auzubillah, terutama ayat ni dituju kepada puak-puak Yahudi di Madinah. Nah, bersama-sama ayat ni turun Madinah, okey. Ayat ni turun Madinah, maka puak-puak Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Bani Quraizah, 3 baka Yahudi yang duk bertapak di Madinah masa tu dia dengar ayat-ayat belah ni. Fok Bani Israel lah nah. La ilaha illallah. Suka fok dia ni. Nah, puak dia lah. Nah, duk perang sekali dengan Aus dan Khazraj. Nah, puak dia lah duk bakar perang. Aus dan Khazraj tu 100 tahun lebih duk dalam keadaan perang, 120 tahun lebih. Duk perang nak berarti puak Aus Khazraj mai bunuh Aus mai bunuh Khazraj. Tak ada besar, tak ada menikah anak mungku tu lama mana daripada asal dua beradik. Sebab apa? Ulama dalam hadis, dalam sejarah kata dengan sahabat Yahudi lah selalu suka dia cucuk gapo dia selalu cocok dia acik jadi orang miskin waktu. Jadi harta puak-puak Aus dengan Khazraj sebagai bumi tera di Madinah dia miskin. Jadi puak-puak Yahudi lah kaya, milik kebun, milik gapo jual ke dia belaka nak perang beli alat jatah dah. Auzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Begitulah kejadian yang berlaku. Bani Israel di antara orang yang suka bertumpah darah, lalu tu Allah Ta'ala beratkan sini, kerana dia tu berasa kata dia lebih, tak boleh orang lebih. Yang muskilah sekali orang lebih, tak boleh orang lebih ni susah juga. Nah, susah benar. Nah, kerana ya sejarah ni berulang. Lama-lama keturunan ni lebih, ni turun. Lama-lama keturunan ni naik, ni turun. Begitu. Tiap-tiap keturunan tu Allah Ta'ala akak, Allah Ta'ala turun. Allah Ta'ala akak, Allah Ta'ala turun. Kita kena jangan lupa benar lah. Kerana kalau kita lupa, kita perang salih tak ada nak kira selalu. Naik turun ni berdasar kepada ilmu dan amal. Nah, iman kalau kita orang Islam, siapa iman tinggi, amalan banyak, maka Allah Ta'ala naik darajat dia. Siapa iman rendah, amalan sikit, Allah Ta'ala turun darajat dia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu darajat ni Allah Ta'ala beri kepada orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Berilmu tu bukan saja ilmu tauhid fiqh ni saja, berilmu segala macam ilmu lah dunia ni. Nah, siapa dia ilmu banyak, sebab itulah kita doa ilmu tu nak jadi masyarakat kita naik. Nah, kalau dengan email semata-mata tak ada ilmu pun tak ada juga. Dia kena ilmu, bina ilmu dari segi kedoktoran, segi apa dia perubatan, segi apa tu apa panggil ilmu. Dengan sebab ada iman kita duk bina iman, nah maka kita bina ilmu-ilmu pula, ilmu fiqh, ilmu tauhid tinggi. Kita ni ilmu apa panggil serba salah belaka. Tauhid serba salah. Nah, fiqh serba salah. Gapo serba salah. Sekadar-sekadar baba boleh bawa diri ya. Kata nak jadi satu gapo dia sukat terikat naik terakat tak boleh jadi. Sebab tak cukup germik, tak sapa meta dia. Nah, jadi itulah kita kalah dengan orang-orang luar, kalah dengan orang Arab, kita kalah dengan orang Inggeris. Sebab dia ada ilmu, dia mau bina ilmu. Nah, sedangkan ilmu mula-mula wakil dunia ni wakil ilmu mula-mula sekali. Masa Quran turun tu puak-puak barat tu tak pandai sign nama dak ada. Masa Quran duk tu Iqra tu. Puak-puak Amerika tak ada lagi, tak ada kata puak negeri Amerika tak ada lagi. Columbus belum temu lagi pula Amerika. Nah, 1400 tahun ke Amerika dah 4500 tahun ni baru. Negeri baru ada. Jadi kau Inggeris kat mana tu tak ada nulis, tak ada apa. Orang Islam lah mula-mula wari ilmu kepada manusia. Tetapi akhir orang Islam lah paling ke belakangnya sekali.
Nah, inilah tempat kita sakit hati. Belah mana kita nak klik kita kepada asas semula tu, itulah kita buatnya mahawiyah lain ke apa nak akak. Lawa nak jadi tinggi sungguh-sungguh. Nah, sebabnya negeri kita ni negeri busuk dah. Dalam ASEAN negeri kita ni tanding 8 negeri dari segi bab ilmu boleh nombor 8. Negeri sia dalam negeri Malaysia, halah ke Malaysia, halah ke Vietnam. Nah, halah ke Indonesia, halah belaka negeri sia. Dalam nombor 8 tu lawak antara negeri dalam cawak kita ni pula. Cawak Taning, cawak Nara, cawak Jalan ni nombor busuk sekali dalam 77 cawak. 77 cawak negeri Taning 70 apa 70 ne apa. 75 tu Jalan, 70 ne Taning, 77 Nara apa. Gitu. Busuk sekali. Itulah ilmu kita. Apa kita nak pergi naik wakan no. Saya tak percaya dia mau bagi tu. Duk rasa kerah perut lah kita, tak saya percaya dia mau bagi. Tapi kita tu suka kita isah ke diri. Dia mau bagi nak kita nampak atau kita hina tu tak ada apalah. Suka kita isah diri. Sebab kita duk lawan demo, tak mengaji sungguh, tak ada pergi duk mengaji. Masa dulu tak sehat sekolah sia. Masa dulu kan? Lah ni baru duk atas sikit-sikit. Nah, lepas tu kita buat sendiri, kita akak naik. Nah, itulah kita kena dengan ilmu barulah kita nak selesai masalah pun dengan ilmu. Nah, kena dengan ilmu. Tak selesai masalah kalau tidak dengan ilmu. Kita akan rendah selama-lamanya bila ilmu kita tak ada. Orang akan tengok kita hina selama-lamanya selama mana kita tak ada ilmu. Oleh itu ilmu dari kita sendiri dan kita kena buat tempat-tempat ilmu tak banyak. Lah ni kita ada mahawiyah sute. Kita banyak tu lagi. Tapi buat molek. Jangan wak mahalai supaya ngawak pondok busung kita tak say betul. Nak wak mahalai boleh, siapa nak wak mahalai wak molek stand up boleh lawan mahalai orang agama lain. Itu makna katanya itu. Supaya kita jadi stand up. Nah, perbincangan gapo, ilmu gapo. Nah, kita ada cut kang banyak pada orang bukan Islam di kawasan ni, tapi kita tu tidak guna. Ada titik kemajuan kita lebih banyak. Maka marilah kita banyakkan pengajian kita supaya kita boleh mengatasi. Nah, la ilaha illallah. Ni hab bunuh membunuh. Selagi kita ada orang tuan, tak ada tempat nak kerja, tak ada boleh bina kemajuan hadarah dia panggil. Tak boleh bina. Ni kita nak bina kemajuan. Wak Madinatus Salam kita nak bina kemajuan. Bukan kita mengaji saja. Ngaji kita nak buat. Tu. Buat hospital, buat tempat menega, buat tempat tu, buat tempat mana. Kita nak buat jadi kemajuan. Nah, apa hak yang umat manusia maju kita nak buat. Walaupun kita tak ada kerajaan yang penuh. Nah, ada kerajaan yang bobo pahal kita. Tak apa dah. Baik dah pada tak ada langsung. Nah, baik pada duk perai duk gapo baik kita bakal mai buat. Insya-Allah taala dengan cara tu kau duk hilang lagi. Kalau bahasa ada orang-orang duk kacak kata gelak ni jangan kita duk jerkah dia. Nah, jangan duk bertepuk dengan gelak. Nah, pisah cuh pelita banyak apa ya tak ada gelak. Nah, cuh pelita banyak hilanglah gelak. Begitulah ilmu banyak hilanglah gelak. Pak Quran pun baru duk ngakak mari tempat kita. Kena kira belakang Quran sebagai sumber kemuliaan orang Islam dan manusia semuanya. Nabi buat sahabat-sahabat dulu yang bina dunia, kemajuan dunia Quran. Pak kita baru duk ngakak Quran mari tak apa setengah serobok korong lagi. Baru duk dalam serobok kurun 25 tahun baru Quran baru duk ngajar dan pak kita. Sekat pak kita klik sebelum tu tak ada pian mengajar Quran. Sebab itu maka kita kau naik tu kau naik kau naik. Barang tak biasa naik 700 tahun dah. Nah, maka kita tu kau naik. Dengan sebab tu kalau kita dah zaman fok kita buat. Hak tak ada anak cucu kita hubung. Kita buat bekah molek. Buat mesti buat sekolah, buat Madinatus Salam, buat belaka. Kemajuan kita supaya kita boleh jadikan satu medan kepada anak-anak cucu kita boleh membangun kedudukan umat kita insya-Allah taala. Jangan jadi umat yang semata-mata tahu perai, tahu apa dia bertakib berde kelahi balah
tetapi umat yang membina kemajuan insya-Allah taala. Nah, kalau terdapat tidak, maka tak ada apalah. Kalau kita duk tengok demo duk pergi tak apa. Tu tak dapat tidak nak lari tak boleh belak dia. Nah, kalau boleh lari boleh elah, maka kita elah pergi kepada pembinaan pembangunan insya-Allah taala. Supaya penyakit qabih habis tu kahapuh gi, dapatkan ada keduduk ke belaka, maka senanglah dia tak marilah penyakit banyak sikit insya-Allah taala. Kerana sifat apa dia manusia ni perlu dibina dengan dua. Satu iman, duanya ilmu. Ilmu tak ada iman, rusak. Iman tak ada ilmu, mundur. Rusak dak tapi mundur. Iman tak ada ilmu, mundur. Ilmu tak ada iman, rosak. Nah, hancur. Na'udzubillah. Sebab tu kena kapus semua dua tu. Maka kitab yang menghimpunkan dua perkara, ilmu dan iman, ialah Al-Quran. Nah, mengandungi dua perkara lu dah. Siapa mengajar Quran, dialah duk bina ilmu dan iman ke dalam diri manusia dalam secara automatiknya. Nah, wallahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Zesta.